Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang semati saf-saf mentadbiran dan pengurusan Surau Nurul Ikhlas yang sudi bersama-sama kita menganjurkan program pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Jangan lupa juga kepada ibu-ibu, kakak-kakak, perempuan, datin-datin. Jangan lupa juga kepada seluruh bonda-bonda yang bersama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya kita mendoakan kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, serta diberikan keberkatan pada umur, pada rezeki dan pada kesihatan. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So pada pagi ini insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Kita masuk pada muka surat yang ke-174, iaitu di bawah sekali. Betul Tolong bagi respons orang, betul 177 kan? 100? 177 Ustaz. 177, okey. Ya. Okey, bawah. Orang lupa maut. Maut kerana panjangnya angan-angan dan kelalaian. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Iaitu pada muka surat 177, iaitu orang yang lupa maut kerana panjangnya angan-angan dan kelalaian. Nabi SAW pernah bagi tahu kepada kita, Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu orang yang selalu memikirkan amalan-amalan apa yang boleh membahagiakannya di akhirat kelak. Bahkan dia akan jadi manusia, orang yang cerdik, orang yang bijak, dan orang yang dikatakan sebagai pandai mengambil peluang dan ruang yang Allah berikan kepada dia, umur yang sedia ada yang dianugerahkan Allah kepada dia. Bahkan ada satu golongan yang lain yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW. Nabi sebut, wal ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, iaitu orang yang kedua, orang yang dalam keadaan lemah. Lemah bagaimana keadaannya? Lemah dalam keadaan dia senantiasa mengikut hawa nafsunya, bahkan selalu berangan-angan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan masuk dalam golongan-golongan yang kita bacakan pada kitab pada pagi ini, iaitu orang yang berangan-angan dan lalai. Itu orang yang kedua, iaitu wal ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Itu orang yang kedua. Mari kita tengok kitab kita kata apa. Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kami, beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, penghantar jenazah diawasi oleh malaikat. Dengar tu. Penghantar jenazah diawasi oleh para malaikat. So jangan kita buat main-main dengan jenazah yang kita iring tersebut, sebab ada malaikat yang sedang mengiringinya bersama-sama dengannya nak menuju ke alam barzakh ataupun ke liang lahat. So kita kena faham benda-benda yang macam tu supaya kita jangan ambil lewa, jangan gagalkan perjalanan manusia yang nak menuju ke alam barzakh tersebut, supaya kita jangan dok buat benda pelik-pelik. Sepatutnya kita kena faham malaikat bersama-sama dengan para jenazah yang akan menuju ke alam barzakh tersebut. Kemudian, mereka sedih dan gundah sehingga apabila mayat sudah diletakkan di kubur, maka mereka pulang. Lalu malaikat mengambil sekepal tanah dan melemparkannya sambil berkata, pulanglah ke rumah kamu semua kerana Allah telah melupakan kematian atas kamu semua sehingga kamu semua melupakannya. Kemudian mereka kembali berniaga seakan-akan mereka tidak akan mati dan tidak pernah melihat kematian. Jadi maksudnya apa? Malaikat ni bermaksud cerita ni apabila orang yang hadir ke perkuburan, dia hadir membawa jenazah ke perkuburan, dalam masa yang sama dia tak ambil satu ibrah di atas kematian tersebut.
lalu dia seolah-olah macam dihina disebabkan dengan dia melupakan akan kematian. Dia pulang macam biasa, balik macam biasa, sembang macam biasa, seronok macam biasa. Tak ada sikit pun yang sepatutnya dia mengambil iktibar di atas kematian tersebut. Sedangkan baginda Nabi SAW menyebut, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kamu. Tetapi bila orang pergi ke perkuburan, tak ambil peringatan, tak ambil ibrah, tak ambil segala-galanya yang diberi ingat kepada Allah, daripada Allah kepada dia. Dia pergi tengok kubur tu macam mana dah. Dia pergi tengok luasan kubur, dia pergi tengok bentuk kubur, dia pergi tengok segala-galanya di alam liang lahat tersebut, dia dah tengok dah. Tetapi tak terkesan di hati dia. Ini bermaksud orang yang macam ni, orang yang keras hatinya, orang yang hitam hatinya, orang yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat yang ada dalam hati dia. Ini tak sepatutnya ada pada masyarakat kita, terutamanya kita yang mengaji dalam ilmu yang kita baca kitab pada pagi ini. Jadi maksudnya, Nabi suruh sebut macam-macam, fazaruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Nabi kata kamu pergi ziarah di kubur, kamu akan ingat akhirat. Tiba-tiba dia pergi kubur, dia tak ingat pun akhirat. Hati gelap. Bahkan Nabi kata apa? Wa tazhadu fid dunya. Kamu akan jadi manusia yang zuhud di dunia. Tetapi dia pergi ke perkuburan, satu bentuk apa pun tak terkesan di hatinya. Maka dia hatinya hati yang gelap, hati yang hitam di dalam hatinya. Wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian diriwayatkan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengusap belakang Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala mengusap belakang Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian keluarlah anak cucunya. Maka pada masa itu malaikat berkata, "Ya Allah, bumi tidak cukup menampung mereka." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku akan menjadikan kematian." Kemudian malaikat berkata lagi, "Ya Allah, hidup tidak akan terasa senang bagi mereka." Allah SWT berfirman, "Aku akan menciptakan harapan bagi mereka." Maksudnya. Jadi maksudnya ketika mana diciptakan manusia, diciptakan ramai manusia, malaikat duk petikai ni. Malaikat kata apa? "Wahai Allah, ni ramai sangat manusia ni, tak cukup mereka nak hidup di duniamu ni. Tak cukup sebab ramai sangat anak-anak Adam ni, cucu-cucu Adam alaihi salam ni, ramai sangat di dunia ni. Takut mereka ni tak cukup." Allah kata, "Tak apalah. Aku tahulah nak buat macam mana. Aku bagi mereka mati." Tu macam mana mereka ni hidup dalam keadaan rasa hidup macam tidak terasa senang bagi mereka. Allah kata apa? "Aku akan jadikan harapan bagi mereka." Jadi ramai yang berangan-angan, ramai yang bercita-cita, yang berbagai-bagai tahap apa ni. Jadi dia akan hidup dalam keadaan senantiasa berangan-angan. Mudah-mudahan kita tak hidup dalam keadaan berangan-angan, bahkan kita hidup dalam keadaan menjadi manusia yang senantiasa cita-cita akan kebaikan segala-galanya di dunia ni. Jadi maknanya biar kita berazam, kemudian kita bertawakal, kemudian kita berbakti kepada Allah. Itu yang sebaik-baiknya. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Harapan tersebut adalah rahmat daripada Allah yang membangkitkan semangat bagi manusia dalam kehidupannya dan ditetapkan dengannya urusan manusia, menjadikan seseorang bertambah giat bekerja serta menjadikan seseorang bertambah rajin dalam beribadah. Jadi maksudnya macam tu. Hasan berkata, lalai dan berangan-angan adalah dua jenis nikmat besar bagi manusia. Andai keduanya tidak ada, maka orang Muslim tidak akan mengembara di dunia ni. Tu. Sebab tu ada lalai juga, ada yang apa? Ada yang berduka cita. Ada yang lalai, kemudian ada yang berangan-angan. Jadi maksudnya mesti ada orang macam tu lah. Sebab itu Allah jadikan Al-Quran. Cuba tengok Quran. Oh, cerita apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cuba tengok tu. Allah kata apa? Bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinat. Dan kami terangkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran. Semua jelas. Wal furqan. Furqan itu bermaksud di dalam Al-Quran itu ada menceritakan perkara-perkara yang tak baik. Ada yang menceritakan perkara-perkara yang kalau kita buat baik, kita dapat apa? Dalam Al-Quran tu cerita benda haram, dalam Quran tu cerita benda halal. Dalam Quran tu cerita jalan nak menuju ke syurga, dalam Quran tu ada yang nak menceritakan jalan nak menuju ke neraka. Quran cerita jelas. Tetapi apabila berlandaskan dengan ilmu, berlandaskan dengan iman, berlandaskan dengan akal,
berlandaskan dengan nafsu, kita tengok siapa yang akan tewas, siapa yang akan menang. Sudah pasti orang yang akan menang itu ialah orang yang berilmu, orang yang kuat imannya, orang yang kuat akalnya, orang yang kuat tentang kemuliaannya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dia dalam keadaan dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia berjaya. Berjaya apa? Berjaya nak menemukan apa? Menemukan kejayaan apabila dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejayaan. Sebab apa? Sebab dia berjaya mengawasi dan dia berjaya membentengi segala kehidupannya, menghapuskan kehendak nafsunya. Cuba tengok Quran kata apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Cuba Quran kata, sesiapa yang takut kepada Allah dalam masa yang sama dia menahan segala kemahuan nafsunya, dia menolak segala kemahuan nafsunya, maka dia akan memperoleh apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Masya-Allah, dia akan mendapat syurga jannatul ma'wa. Hebat orang yang macam ni. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan-golongan yang dianugerahkan jannatul ma'wa kepada kita sekalian, insya-Allah. Terutamanya kita yang hadir pada majlis pada pagi ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan apa? Jannatul ma'wa kepada kita sekalian, insya-Allah. Boleh Okey, jom teruskan. Kemudian harapan tersebut kemudian dah habis. Allah SWT mahu manusia senantiasa berwaspada dan membataskan angan-angan dan bimbang dengan kematian yang menimpa sesiapa sahaja tanpa memandang kejayaannya. Maksudnya apa? Allah mahu manusia senantiasa berwaspada dan membataskan angan-angan dan bimbang dengan kematian. Maksudnya apa? Allah nak kita ni berusaha sungguh-sungguh. Allah nak kita ni jangan lalai hidup di dunia ni, jangan jadi manusia yang tumpu kepada dunia. Jangan, rugi kita. Dunia ni kalau kita kejar dia, kejar dunia, akhirat lari daripada kita. Tetapi kalau akhirat kita duk kejar dia, dunia akan mendapati kita. Itu yang sepatutnya. Sebab itu di dunia ni disebut oleh para ulama, mungkin asar, mungkin kata-kata sahabat Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam nak mengambil hasilnya di akhirat kelak. Semalam saya tengok satu wall, satu petikan, ada orang tulis di wall dia. Dia tulis gambar mayat yang kena COVID, dia tulis itu. Dia kata apa? Sewaktu hidup dijalani ujian. Waktu hidup dijalani ujian, menjalani ujian ketika mana hidup mendapati COVID ke atas dirinya. Kena COVID tu ujian. Setelah dia meninggal dunia, orang tulis kat situ, dia kata apa? Dia kata setelah dia meninggal dunia, dia akan bawa mayat tersebut masuk ke alam barzah dan dia akan melihat rizab ujian yang dihadapinya di dunia dahulu. Masya Allah, saya kata Masya Allah, hebat kata-kata tu. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, jadilah dunia ni sebagai ujian kita. Cuba tengok kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Ingat tu? Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, kakak-kakak. Bukan dunia ni tempat apa? Tempat kita nak seronok-seronok, tempat kita nak bersukaria, tempat untuk kita nak meronggeng-ronggeng. Bukan. Dunia ni bukan tempat dia. Akhirat nanti tu, bila dah masuk syurga, dah bangga dah dalam keadaan kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu kita seronok sangat dah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Bila kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling terbaiknya. Okey? Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian Abdullah bin Mutarif berkata, jika aku mengetahui masa kematianku tiba, maka aku takut kehilangan akalku. Tetapi Allah SWT telah berbuat baik kepada seorang hamba dengan melalaikannya daripada kematian. Seandainya mereka tidak lupa dengan kematian, maka mereka akan menganggap remeh kehidupan dan tidak akan ada pasar. Sebab tu Allah jadikan macam tu. Kalaulah tak ada orang lalai, semua pakat duduk tikar sejadah saja. Pasar tak ada, apa pun tak ada. Semua pakat ibadah saja.
Kalaulah kelalaian tu tak ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala kita akan tengok semua orang pakat duk pegang tasbih semata-mata. Tak buat apa dah. Tetapi Allah bagi jadi lalai sekejap. Sebab tu Quran sebut innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Quran kata sesungguhnya kehidupan di dunia itu la'ibun, tempat permainan. Nak main dunia ni. Main apa? Main macam-macam main. La'ibun walahwun. Walahwun tu apa? Walahwun itu lalai. Itu dunia. Tempat lalai dan tempat bermain. Itu dunia. Sebab itu dalam keadaan kita hidup di dunia ni, jangan lalai. Jangan lalai. Boleh nak hidup sat di dunia ni, boleh. Tetapi jangan lupakan akhirat. Boleh. Lalai tak apa, tak ada masalah lalai. Lalai sekejap, lepas tu istighfar balik. Duduk atas tikar sejadah, Allah ampun dosa kita balik. Masya Allah. Sebab tu semayang 5 waktu kita tu, pernah ditanya oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sedang duk mengambil air ni, kita duk ambil wuduk ni, apa semua ni, kemudian kita sehari-hari 5 kali duk semayang ni, kita masih ada lagi ke kesan dosa pada diri kita ni, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, perumpamaan bagi orang yang mengambil wuduk, seolah-olah orang yang semayang tersebut 5 waktu sehari semalam, seolah-olah dia mandi 5 kali sehari semalam. Nabi tanya balik kepada dia, adakah orang yang mandi 5 kali sehari semalam masih ada lagi kesan kotoran pada dirinya? Jawab sahabat Nabi kata, tidak ada kesan kotoran. Begitulah perumpamaan orang yang semayang 5 waktu sehari semalam, maka dosa-dosanya akan diampun Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kehidupannya bertambah baik, kehidupannya bertambah kualiti, kehidupannya bertambah hilangnya dosa disebabkan dengan solatnya 5 waktu sehari semalam. Maka Allah mengampuni dosa dan kesalahannya yang kecil-kecil, tetapi dosa-dosa taubat perlu disertai dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian tajuk yang seterusnya, rahmat Allah kepada hamba-hambanya ketika diletakkan di dalam kubur. Cuba tengok rahmat Allah. Apa rahmat Allah ni Ustaz? Mari kita tengok rahmat Allah macam mana yang Allah akan berikan kepada kita. Asa Al-Khurasani berkata, Allah mengasihi hambanya ketika dimasukkan ke dalam kubur serta ketika keluarganya dan orang ramai telah pulang. Allah mengasihi ketika itu. Waktu bila? Ketika mana hamba itu dimasukkan ke alam kubur, kemudian ketika itu keluarganya ramai dan orang ramai telah pulang. Waktu tu Allah limpahkan rahmat kepada si mati yang berada di alam barzakh. Maksudnya ketika itu Allah berikan rahmat kepada hamba-hambanya yang berada di alam barzakh. Itu hebatnya. Sebab tu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dah baca selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca selalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita dah sebut selalu. Kita dah puji Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian demi pujian itu menjadikan asbabnya Allah akan merahmati kita. Sampailah di alam barzakh kita dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Hadis ini dianggap marfu'. Abu Ghalib berkata, aku sering datang kepada Abu Umamah Al-Bahili di Syam. Suatu hari aku menziarahi seorang pemuda yang sakit, jiran tetangga Abu Umamah. Siapa dia yang pergi ni? Abu Ghalib. Abu Ghalib ni satu hari dia pergi ke mana? Dia pergi ke Syam. Syam ni di mana? Di Syria. Satu hari dia pergi ke Syria, dia pergi rumah siapa? Pergi ke rumah Abu Umamah. Abu Umamah tersebut ada jiran dia yang sedang sakit. Sampai-sampai di Syam, sampai-sampai di Syria, ada jiran Abu Umamah tu sakit. Dia pergi ziarah. Di sisinya ada bapa saudaranya yang berkata kepadanya, pak saudara kata kepada anak dia lah, kepada anak saudara tu, wahai musuh Allah, bukankah aku telah menyuruhmu? Bukankah aku sudah melarangmu? Pemuda itu berkata, wahai bapa saudara, jika Allah mempertemukanku dengan ibuku, apa yang akan dilakukannya kepadaku? Bapa saudaranya menjawab, dia akan memasukkanmu ke dalam syurga. Pemuda itu berkata, Allah telah mengasihiku kerana ibuku. Pemuda itu lalu meninggal dunia. Aku lalu bersama bapa saudaranya masuk ke dalam kuburnya. Ketika tanahnya diratakan, bapa saudaranya terkejut dan menjerit. Maka aku bertanya, mengapa denganmu? Dia berkata, Allah telah melapangkan kuburnya dan kuburnya dipenuhi dengan cahaya. Masya Allah.
Ini orang yang merupakan anak soleh kepada ibunya. Untung siapa yang masih ada ibu, untung siapa yang masih ada mak, untung siapa yang masih ada mami. Sebab apa? Sebab kasih sayang maknya, keredaan maknya boleh menjadikan asbab anaknya itu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu anak-anak, kalau anak itu diredai oleh maknya, maka Allah akan meredai akan anaknya daripada asbab maknya yang meredai akan anaknya. Allahu Akbar. Untung ya, ibu-ibu tolong redha kepada anak-anak ibu-ibu semua. Tolong redha. Dia buat benda baik, redha. Kalau dia nak pergi belajar jauh-jauh ke, dia nak pergi belajar mana-mana ke, redhalah pemergian dia. Apa mak izinkan, kalau nak pergi, pergilah. Pergi elok-elok ya, belajar rajin-rajin ya. Jangan main-main ya belajar. Mak redha kat kamu. Mak redha kat kamu. Sebut macam tu kat anak. Mak redha kat kamu. Pergilah mengaji elok-elok. Mak doa dari jauh je lah. Bagi anak mak ni berjaya. Mak ni tak ada apa pun nak bagi harta apa. Mak bagi ilmu je kat kamu ni. Belajar rajin-rajin. Bagi jadi orang yang bermanfaat nanti, suatu masa nanti. Tentu je. Redakan anak. Keredaan ibu itu, keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu. Ridallahu fi ridha walidain wa sakhatallahu fi walidain. Bencinya Allah kepada hambanya disebabkan dengan bencinya mak ataupun mak ayah kepada anaknya. Jangan duk cakap ke anak macam-macam lah, cuti-cuti ni. Anak-anak duk PDPR di rumah ni, duk belajar di rumah ni. Jangan duk kata macam-macam ke anak-anak ya. Walaupun bengkak hati. Bengkak hati. Tengok anak duk main game je Ustaz. Saya pun tak tahu nak kata apa kat dia Ustaz. Saya pun lemah perut lah Ustaz. Saya bukan sejuk perut saya lagi mengandung dia Ustaz. Saya lemah perut dah Ustaz. Dia cakap macam tu kat anak dia. Jangan macam tu ya. Cakap yang baik-baik. Gunakan kelembutan ibu-ibu. Gunakan kelembutan pada mak-mak, makcik-makcik semua untuk menasihati anak-anak yang mendengar cakap daripada ibunya insya-Allah. Selalunya ibu ni dia cakap, dia tak guna suara apa dia? Kalau kita mengaji Taranum, dia ada suara jawab berjawab. Kalau kita mengaji Taranum, dia ada satu lagu, dia dinamakan seni lagu tu keluar daripada jawab berjawab. Jawab berjawab ni suara otak. Muhammad! Tu jawab berjawab. Jadi dia tak guna suara tu. Ibu-ibu ni dia banyak menggunakan suara qarar ataupun suara nawa. Qarar ni bawah, dia guna suara perut. Dek, tolong baca buku ya dek. Besok nak exam dah ni, minggu depan dah nak exam. Baca buku elok-elok, jangan main-main. Baik ibu. Anak dia pun jawab, baik ibu. Sebab apa? Kelembutan daripada seorang ibu. Dia dengar suara tu bukan dengar waktu dia hidup ni saja. Waktu dia berada dalam perut lagi, dia duduk dengar suara mak dia. Jadi tahniah ibu-ibu, berjaya mendidik anak-anak menjadi manusia yang bermanfaat. Berjaya mendidik anak-anak menjadi orang yang berguna. Berjaya mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Tahniah ibu-ibu, manfaatkan keberadaan ibu-ibu yang masih hidup di dunia ni untuk menjadikan anak-anak tersebut anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Okey. Kemudian dia kata apa? Dia kata wahai bapa saudaraku. Okey, habis selesai tu. Yang perenggan yang kedua, Abu Sulaiman Ad-Darimi sering membaca doa, wahai orang yang tidak suka dengan sesuatu yang mengekalkan dan tidak takut pada sesuatu yang membinasakan, wahai teman semua, kesepian dan keterasingan, kasihanilah ku sendirian dalam kubur dan temanilah daku dalam kubur. Ini kata-kata lah, kata-kata muhasabah. Suruh temankan dirinya di alam barzakh. Sebab apa temankan dirinya? Supaya takut kesunyian. Tapi bagi orang yang beramal soleh, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin baca Al-Mulk, orang yang rajin berselawat kepada Rasulullah, tak perlu risau sebab semuanya itu akan menjadi asbab kebahagiaan kita di alam barzakh nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Ustaz, kami banyak selawat Ustaz, sehari 1000 kami selawat Ustaz. Masya-Allah, tahniah, teruskan. Jangan pedak, jangan tak istiqamah. Istiqamah. Ustaz, kami rajin baca Quran sehari-hari Ustaz. Sehari kami baca setengah juzuk Ustaz. Lepas tu 2 bulan sekali kami khatam Ustaz. Masya-Allah, hebat. Teruskan kakak. Teruskan bunda. Teruskan makcik-makcik. Teruskan pakcik-pakcik. Ustaz, kami selalu duduk dalam majlis ilmu Ustaz. Kami duduk je Ustaz. Boleh ke Ustaz? Boleh. Dapat apa Ustaz? Dapat keredaan Allah. Dapat keampunan Allah. Dapat kasih sayang Allah. Dapat rahmat Allah. Dapat
didoai oleh para malaikat untuk mengampunkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Duduk dalam majlis ilmu kerap. Online pun online lah. Tak ada line pun tak apa. Nanti Ustaz share nanti. Ustaz rakam untuk makluman ibu-ibu sekalian. Ustaz rakam kuliah online kita ni. InsyaAllah kita akan share dalam Facebook nanti insyaAllah. Okay. So janganlah duka cita kalau tak boleh masuk. Tapi Ustaz kami nak masuk nak dengar live. Itu macam-macam. Tak apa, nanti kita bagi juga. Kita upload di dalam Facebook insyaAllah. Semua pakat boleh tengok. Okay. Kemudian, sungguh tepat apa yang didendangkan oleh Abu Bakar Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mufawis As-Sulami dalam syairnya. Wahai orang yang berdikari keharanan dengan kuburku, dengarlah bunyi tulang belulangku yang remuk. Mereka meletakkan aku dalam pusara dan takut pula menghampiriku serta meragui bahawa aku memperolehi syurga. Aku berkata, janganlah kamu semua gelisah terhadapku. Sesungguhnya, aku berprasangka baik terhadap Allah yang Maha Rahim. Mereka meletakkan aku bersama semua hasil perbuatanku sebagai ancaman. Semoga ancaman itu ditutup oleh Zat yang Maha Pemurah. Macam tu. Jadi maksudnya apa? Bagi kita yang rajin beramal soleh, jangan risau. Yakinilah Allah itu Tuhan yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya setelah kita berbakti, setelah kita berzikir, setelah kita banyak menghabiskan masa kita, nyawa kita, kudrat kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau. Anggaplah Allah menerima segala amalan-amalan kita itu. Anggap. Kena anggap. Jangan tak yakin Allah terima atau entahlah. Kalau nak muhasabah boleh. Nak muhasabah bangun pukul 4 pagi, 4:30 pagi, 5 pagi, duduk atas 3 sejadah, cakap dengan Allah, wahai Allah, aku tak tahulah. Aku hanya mampu sembahyang saja, wahai Allah, tapi aku tak tahu engkau terima ke tak terima. Aku sembahyang betul ke tak betul pun aku tak tahu, wahai Allah. Aku pernah belajar waktu sekolah rendah dulu saja, tapi aku tak tahu bacaan aku ni diterima olehmu ataupun tidak. Wahai Allah, ampunkan segala kekurangan aku, wahai Allah. Aku buat hanya sekadar yang aku mampu. Tetapi itu saja yang aku boleh persembahkan kepadamu sebagai seorang hamba yang lemah, yang dhaif ini, wahai Allah. Tolong aku, wahai Allah. Terimalah amalanku ni. Doa macam tu ke Allah. Sebab apa kena doa macam tu? Sebab pengharapan. Sebab itu dia ada di dalam satu istilah di dalam Islam kita, iaitu khauf war raja, takut kepada Allah dan pengharapan kepada Allah. Kena ada. Dua tu kena seiring. Khauf, takut. War raja, rojak ni bukan rojak yang kita duduk makan tu. Rojak maksudnya pengharapan. Harap apa? Harap-harap Allah terimalah ibadah kami ya. Harap-harap Allah dengarlah rintihan kami ni ya. Harap-harap. Itulah namanya ar-rojak. Begitu ya. InsyaAllah. Kemudian, tajuk yang seterusnya. Bilakah perginya malaikat maut dari seseorang? Cuba tengok malaikat maut nak beredar daripada kita ni waktu bila? Cuba tengok. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Allahu Akbar. Kata apa? Setiap orang yang datang bersama malaikat, pengiring dan malaikat yang menjadi saksi. Orang yang akan datang ke perkuburan tersebut, kematian jenazah-jenazah yang hadir ke perkuburan tersebut akan diiringi oleh para malaikat. Malaikat apa? Malaikat pengiring dan malaikat yang menjadi saksi. Masya Allah. Kalau dia tak iring boleh ke Ustaz? Boleh je. Allah tahu je. Malaikat ni sebagai formality ataupun formality sesuatu urusan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu apa yang Allah buat. Allah hantar malaikat ni. Kalau Allah tak hantar malaikat pun Allah tahu semua. Tetapi nak bagi tahu kata Allah itu terlalu detail, terlalu terperinci di dalam sesuatu urusan dia, sesuatu arahan dia itu dihantar. Dihantar siapa? Dihantar malaikat. Makhluk dia saja, bukan siapa-siapa pun, bukan Tuhan pun. Allah hantar malaikat, suruh pergi tengok manusia yang duduk dalam majlis ilmu ni. Macam kita sekarang yang duduk ni, secara online ni malaikat ada ni. Malaikat tu diberi nama inna lillahi malaikatus sayyaratu. Ada satu malaikat yang kerjanya berjalan di atas muka bumi Allah ni mencari tempat-tempat yang didirikan majlis ilmu. So pagi ni malaikat ada dengan kita. Habis lagi majlis ilmu ni, malaikat itu akan sampai kepada Allah SWT. Dia akan laporkan apa yang kita bincang pada pagi ni. Kalau malaikat tu tak laporkan kepada Allah, Allah tahu dah.
Tak bagi tahu pun aku tahu dah. Aku maha mengetahui hang siapa ya. Tetapi nak bagi tahu kata formality, kata nak kata keseragaman, Allah SWT tu maha detail, maha licik. Dia tahu semua-semua ni. Cuma dia menggunakan para malaikat untuk sampaikan kepada dia. Dia tanya, malaikat beritahu, wahai Allah, hari ni Kapten Ustaz Naim hari ni dia buat 2 link, tapi link satu lagi tak boleh masuk. Contoh, link satu lagi tak boleh masuk. Link, dia buat 2 link, dia satu lagi link yang dia buat sendiri, satu lagi link orang lain membuat. Tapi yang boleh masuk satu link tu saja, link yang kedua. Okey. Lepas tu apa yang dia bincang dalam majlis ilmu tu? Allah tanya kepada malaikat. Kalau Allah tak tanya pun Allah maha mengetahui. Lalu malaikat kata dia bincang hari ini tentang rahmat Allah kepada hamba-hambanya ketika diletakkan di dalam kubur. Dia cerita yang tu, bab ni. Oh ya ke? Lalu di akhir kuliah ni, Ustaz Naim tu dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada engkau, wahai Allah. Doa apa mereka minta? Dia minta dijauhkan daripada neraka Allah. Dia minta dimasukkan ke dalam syurga Allah. Semua orang yang join kuliah pada pagi ni. Tuhan tanya balik, ni cerita dalam hadis. Hadis cerita dari sudut gaya bahasa ni. Allah tanya, dia orang tahu ke syurga tu macam mana? Yang duk minta sangat tu, dia orang tahu ke syurga tu apa dia? Malaikat kata, mereka tak bisa nampak pun syurga tu. Tetapi mereka dengar macam tu saja daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada kitab-kitab cerita macam tu saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku menerima mereka itu sebagai ahli syurga aku. Aku memakbulkan doa mereka. Aku memakbulkan doa mereka yang minta syurga kepada aku. Kata Allah lagi, apa yang mereka minta lagi? Lalu malaikat kata, mereka minta dihindarkan daripada nerakamu. Kata Allah, mereka tahu kan neraka aku macam mana? Malaikat kata, mereka tak pernah tahu nerakamu macam mana. Tetapi mereka minta kepada engkau dijauhkan daripada nerakamu, wahai Allah. Allah kata, aku makbulkan doa mereka supaya mereka ni tak terkena dengan neraka aku. Allahu Akbar. Ini penting kita duduk dalam majlis ilmu. Penting kita duduk dalam majlis-majlis ilmu yang untuk kita nak mendapat doa. Doa dalam majlis ilmu semua Allah makbul. Sebab tu kalau ustaz-ustaz yang tak berdoa dalam majlis ilmu, tolong marah kat ustaz tu. Ustaz tolong doa dulu ustaz. Jangan duk berhenti macam tu saja. Rugi. Nasihat ustaz-ustaz. Cakap elok-elok lah kat ustaz tu. Jangan marah dia pula. Jangan PM tepi marah dia, maki dia pula. Jangan. Dia tu dah lah baru balik daripada universiti luar. Kemudian pergi marah dia pula. Dia pun tak perasan. Dia pun baru start kuliah hari tu. Tiba-tiba kita pergi marah dia. Kita nak banding dengan ustaz-ustaz yang lain. Jangan banding. Jangan banding dengan ustaz-ustaz yang lain. Ustaz-ustaz sendiri ni dia ada satu karakter dia sendiri. Dia ada kelebihan dia masing-masing. Kita jangan bandingkan dengan ustaz-ustaz yang lain. Tak payah banding-banding. Tak baik macam tu ya. Kita anggap ilmu yang dia berikan kepada kita tu, walaupun di usia muda dia macam tu, kita hormati dia dan kita hormati segala ilmu yang diberikan kepada kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya akan kamu mengalami perubahan peringkat demi peringkat. Maksudnya bila masuk di alam kubur, peringkat demi peringkat kita akan hadapi di alam barzakh nanti. Abu Nuaim meriwayatkan suatu hadis, muka surat 11 180. Meriwayatkan satu hadis daripada Abu Ja'far Muhammad bin Ali daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Bani Adam benar-benar makhluk Allah yang paling lalai daripada semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mahu menciptakannya, dia berfirman kepada malaikat, tetapkanlah rezeki dan kematiannya, sakit dan bahagianya. Lantas malaikat itu pergi, kemudian Allah mengutuskan malaikat lain untuk menjaga sehingga dia balik. Faham yang tu dulu. Waktu dalam keadaan diciptakan makhluk ni, Allah SWT tetapkan apa? Tetapkan rezeki, tetapkan ajal. Ajal kita semua dah ada dah. Cuma kita tak tahu tarikhnya bila. Bila kita mati ya Ustaz? Tak tahu. Agak-agak Ustaz bila? Entah, tak tahu. Ustaz pun mati bila? Tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu, kita tak ada expired date yang ada dalam surat beranak kita. Tak ada. Tak tertulis pun. Yang tulis, tarikh dikeluarkan sijil beranak ni bila. Yang tu je. Dia tak tulis last sekali, kamu akan mati pada tahun 2021 bulan 9. Tak ada tulis macam tu. Kalau tulis macam tu,
Orang mai rumah kita, contoh. Im, dia panggil saya lah, Im. Panggilan manja. Im, jom kita pergi pasar malam. Oh, sorry. Aku bulan 9 dah, aku dah nak meninggal dah. Kita pun tahu, sebab kita dah tahu tarikh. Sebab itu Allah rahsiakan kematian kita supaya kita boleh pilih sama ada kita nak jadi golongan yang lalai ataupun golongan yang tidak lalai. Sebab tu ada orang yang cerdik, ada orang yang lemah. Sebab tu ada orang yang pandai bijak mencari peluang dan ruang untuk membina kehidupannya di akhirat, dan ada yang orang yang nak membina kehidupan di dunia tanpa menghiraukan akhirat. Itu kena jaga elok-elok. Kena jadi orang yang cerdik betul-betul. Kemudian Allah SWT tetapkan rezekinya, kematiannya, sakitnya dan bahagianya. Lantas malaikat itu pergi. Kemudian Allah mengutus malaikat lain untuk menjaganya sehingga dia balik. Waktu dia kecil ni, daripada dia duduk isap botol, duduk isap nenek mak dia, waktu tu malaikat duduk jaga dia. Malaikat jaga. Sampai dia umur 6 tahun, dia pergi prasekolah. Masuk 7 tahun, dia pergi darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, darjah tingkatan 1, dia mai balik. Bila mai balik, malaikat lain pula jaga dia. Allah utuskan 2 malaikat untuk menulis kebaikan dan keburukannya. 2 malaikat ni duduk kiri dan kanan dia. Tak tahu duduk belah mana. Bila malaikat ni bersama dengan dia, malaikat yang jaga sebelum balik dah belah dah beredar. Datang 2 malaikat lagi, bantu dia. Duduk kiri dan kanan dia, pelihara dia. Tengok. Sesudah itu datang malaikat maut. Habis malaikat maut dah datang, malaikat rakib dan atid ataupun malaikat yang duk menulis ni, rakib dan atid ni duk menulis ni, duk ada ni. Waktu dia balik ni sampailah dia umur berapa puluh tahun, 60, 70, 80, 90, 100 tahun ni, malaikat duk ada ni. Bila habis tanggungjawab malaikat ni, bila dah sampai expired date kehidupannya di dunia ni, maka datang malaikat maut pula yang mengambil alih. Setelah 2 malaikat yang kerja duk menulis segala amalan ni dah kata, kami dah habis dah waktu kami, sekarang ni waktu engkau lah, ini makanan tuan hamba, dia kata. Macam cerita 6 jahanam. Macam cerita 6 jahanam. Ini makanan tuan hamba. Kantari dengan Laksmana Damburi. Macam itulah. Kantari dengan Laksmana Damhuri. Macam tu. Dia pun kata, ini makanan tuan hamba. Baik. Dia pun jalankan tugas dia, sembelih hewan 6 jahanam ni. Lepas tu duitnya kau ambil lah wahai Damburi, kau ambil tu. Itu cerita 6 jahanam. Kemudian setelah Allah SWT mengutuskan malaikat sehingga dia balik, maka Allah mengutuskan 2 malaikat menuliskan kebaikan dan keburukannya. Sesudah itu datang malaikat maut mengambil rohnya. Apabila dia dikebumikan, rohnya dikembalikan semula ke dalam jasadnya. Bila dia dah masuk ke alam barzakh, rohnya ditiupkan kembali ke dalam jasadnya untuk hidupkan dia semula. Ni cerita dalam kitab ni. Dan 2 malaikat kuburnya bertanyakannya. Dan setelah selesai mereka pergi. Selesai dah tanya apa semua, dah boleh jawab apa semua, tak boleh jawab dan boleh jawab apa semua, malaikat ni beredar daripada manusia yang berada di alam barzakh tersebut. Ketika kiamat, kedua malaikat pencatat aman, malaikat hasanat dan malaikat sayyiat, melepaskan buku amalan yang tergantung pada lehernya, dan keduanya datang bersamanya menghadap Allah, yang satu mengiringinya dan yang lain sebagai saksi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini cerita ayat ni. Ayat ni kata apa? Sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup yang menutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ibu-ibu cuba tengok ayat Quran ni. Qaf, surah Qaf ayat 22. Ayat ni juga kalau mengikut ilmu perubatan Islam. Ayat ni juga kalau ikut ilmu perubatan Islam, boleh untuk nak menghilangkan rabun mata kita, nak kembalikan mata kita itu bersinar dan boleh melihat dalam keadaan yang baik. Ni fakashafna, ambil kat situ ayat, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawmal hadid. Baca waktu bila baca macam ni, baca kat kuku ni. Buat macam ni kan. Baca fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tiup. Ada orang, ada guru saya ajar, masuk dalam mulut tu, masuk dalam lengkung tu, sapu kat mata. 3 kali sapu macam tu, insya-Allah terang. Tapi dengan syarat bangun-bangun tidur buat terus macam tu. Bangun-bangun tidur buat terus macam tu.
buat amalan ni insya-Allah. InsyaAllah bersinar balik. Tapi kalau tak bersinar Ustaz, mata kami makin teruk rabun ni Ustaz. Kantar, power kantar ni duk tambah lagi power lagi Ustaz. Teruk dah ni, duk baca pun teruk lagi. Maksudnya baca salah lah tu. Tajwid tak apa kena, tak apa betul. Kopi baca salah apa? Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Memang salah. Memang tak mujarab. So jangan baca salah. Biar baca bagi betul dulu kat ustaz-ustaz mana-mana. Ustaz tolong dengar ustaz saya nak baca ayat ni. Ustaz tolong betulkan kalau salah. Ustaz kata okey dah betul dah, boleh dah beramal. Baru boleh buat amal. Okey? Semikian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan melalui tahap demi tahap. Maksudnya adalah keadaan demi keadaan. Kemudian terdapat lagi hadis Nabi SAW, kamu akan menghadapi sesuatu yang amat dahsyat, maka mohonlah pertolongan Allah yang Maha Agung. Maksudnya apa? Dalam alam barzah nanti semuanya dahsyat. Kita dah bisa dengar dah himpitan alam kubur, teriakan orang yang kita iring ke jenazah tersebut, iring ke alam kubur, dia menjerit, semua makhluk dengar kecuali jin dan manusia tak dengar. Kan? Banyak dah kita dengar macam tu. Hadis daripada Jabir Yazid Al-Ju'fi tidak dapat digunakan kerana kata-katanya tidak dapat dijadikan hujah dalam soal hukum. Di Cordova terdapat kubur Perdana Menteri, cuba dengar. Di Cordova terdapat kubur Perdana Menteri Abu Amir bin Syahid. Ada tulisan yang mengatakan bahawa dia dikebumikan di hadapan sahabatnya, iaitu Menteri Abu Marwan Al-Zujaji. Seolah-olah dia sedang bercakap kepada sahabatnya. Mereka dikebumikan di taman. Dahulu mereka sering bertemu di sana. Dia berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bangunlah, kita sudah lama di sini. Bukankah kita sudah lama tertidur? Dia menjawab, kamu tidak sesekali dapat bangun dari sana lagi, selagi di atas kita masih ada tanah. Kami bertanya, sudah berapa malam kita merasa senang dalam naungan zaman bagaikan hari raya sepanjang masa? Sudah berapa lama awan mendung menimpakan hujan lebat kepada kita, seakan-akan semuanya tidak pernah mati dan sial. Semuanya senantiasa hadir dan ada. Semuanya seakan belum pernah berakhir. Dan nasib baik seperti sudah terpancang kuat. Namun semua itu dikumpulkan oleh orang yang amat benar kesaksiannya. Alangkah malang jika kita tidak mendapat pertolongan daripada seksanya yang amat pedih. Wahai Tuhan, maaf, Engkaulah penolong kami, lengahkanlah kelalaian hamba-Mu. Itu kata-kata je. Maksudnya apa? Dia kata lengahkan. Dia kata minta apa? Lengahkan kelalaian hamba-Mu. Maksudnya apa? Hamba-hamba Allah yang duk lalai hidup di dunia ni, bagi sikit masa untuk dia bertobat kepada-Mu, wahai Allah. Maksudnya macam itulah. Supaya mendapat perlindungan di alam barzah. Sikit lagi satu tajuk lagi, last. Anas, pertanyaan dua malaikat serta meminta perlindungan daripada azab kubur dan neraka. Al-abdu idza wudi'a fi qabrih wa tuwalliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'an ni'alihim atahu malakani fa aq'adahu fa yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluh fa yuqalu zur ila maq'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an wa amma al-kafir aw al-munafiq fayaqula la adri kuntu aqulu an-nas fayuqalu la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimatraqati min hadidin darbatan baina udhunayhi fayusihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa as-saqalain. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Jika seseorang hamba telah dikebumikan dan para penghantarnya pulang meninggalkannya, maka dia akan mendengar bunyi kasut mereka. Dua malaikat segera mendatanginya. Setelah dia didudukkan oleh kedua malaikat itu, mereka mengajukan pertanyaan, apakah yang kamu ketahui tentang lelaki ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang mukmin, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lantas dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantikannya dengan tempat di syurga. Dia pemelihat kedua-duanya, syurga dan neraka. Qatadah berkata, dikatakan kepada kami bahawa kuburnya dilapangkan sepanjang 40 hasta. Muslim mengatakan sepanjang 70 hasta. Kuburnya dipenuhi warna kehijauan sehingga hari kebangkitan. Kembali pada hadis Anas, dia berkata, jika dia orang munafik atau orang kafir, maka ketika ditanya, apakah yang kamu ketahui tentang lelaki ini? Muhammad SAW, maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan seperti apa kata orang. Lalu dikatakan, jadi kamu tidak tahu dan tidak pernah mengikut akan dia? Lalu dia dipukul
oleh palu besi dengan kuat antara kedua telinganya sehingga menjerit semau-mahunya yang didengar oleh semua makhluk di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Itu bahaya tu. Sebab itu kita kena berwaspada dengan kehidupan di alam barzakh. Kena buat persiapan sungguh-sungguh dah, jangan dah duduk lalai dah. Bila masuk umur 40 tahun ke atas, jangan duk kalut dengan dunia dah. Jangan kalut dah. Boleh nak tumpu dunia tapi sikit-sikit lah. Cuba-cubalah sikit-sikit. Utamakan akhirat tu lebih banyak daripada dunia. Paling-paling tidak ada amalan yang tersendiri. Amalan yang tersendiri yang kita buat selalu menjadi kelaziman di dalam kehidupan kita mengikut jadual kita. Ustaz, kami sekarang ni Ustaz, kami duk amal sab'atul asyarah. Kami duk amal ada 10 jenis amalan. 10 jenis amalan yang diulang 7 kali. Kami dah buat amalan ni ya Ustaz. Masya Allah, hebat. Ustaz, kami sekarang ni duk selawat 1000 kali je Ustaz sehari. Masya Allah, hebat. Jadi buatlah amalan-amalan, cari amalan-amalan yang ibu-ibu mampu, yang makcik-makcik mampu, yang kakak-kakak mampu, yang puan-puan mampu, yang datin-datin mampu buat. Buatlah. Ustaz, kami tak ada buat apa pun Ustaz. Kami sponsor kuliah-kuliah je Ustaz. Itu yang paling terbaik tu. Berlumba-lumba nak sponsor kuliah. Tak apa, jangan duk guna duit seorang duit ikhlas. Kuliah kali ni, minggu depan, aku sendiri yang sponsor. Korang jangan ada, korang bagi nombor akaun Ustaz je, mana aku transfer. Oh, kemas. Hebat. Tu orang yang berlumba-lumba nak buat kebaikan lah tu. Surau tak payah bayar, kami sendiri yang akan bayar. Bagi nombor akaun surau, kami nak transfer kat surau sikit, kemudian kami nak bayar kat Ustaz. Surau tak payah keluar duit. Kami nak ucap terima kasih kat surau ni, kami nak infak ke surau Nurul Ikhlas saja. Cukup. Allahu Akbar. Kalau ada orang yang macam ni, Masya Allah. Tak ada ayat yang lain dah. Melainkan segala apa yang kita pelajari pada pagi ini, Allah merahmatinya, Allah memberkatinya, Allah memberkati rezekinya, sehinggalah dia di alam barzah dimuliai oleh Allah. Diberikan kuburnya satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Itu yang kita hendaknya. InsyaAllah ya. Kemudian, menurut pandanganku hadis ini tidak ada dalam riwayat Muslim dengan lebih lengkap. Kemudian kembali kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tersebut yang hanya terdapat dalam riwayat Al-Bukhari yang hadisnya lebih utama dan maksud perkataan dua malaikat tidak membacanya terdapat penjelasan seperti berikut. Para ahli bahasa mengatakan huruf ya dalam perkataan talaita tersebut berasal daripada perkataan huruf waw, talauta. Maka aslinya berbunyi talauta berubah menjadi ya kerana mengikut perkataan daraita. Terdapat dalam hadis daripada Al-Barra kalimat la daraita wala talaita. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, maksud perkataan tersebut adalah tidak mengetahui dan tidak membaca Al-Quran di dunia. Tu dia. Jadi maksudnya orang yang tak pernah baca Quran di dunia dulu, dia akan binasa di alam barzakh. Ibu-ibu, kakak-kakak, perempuan, datin-datin, belajarlah Al-Quran. Walaupun secara online pun belajar je lah. Belajar Quran. Ustaz, tolong ajar kami Quran Ustaz. Kami buat online dengan Ustaz je. Boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Ustaz, kami nak belajar Ustaz secara online boleh Ustaz? Ustaz, kami nak Ustaz lead. Kami nak mengaji Quran dengan Ustaz ni, keluarga kami. Boleh ke Ustaz? Boleh. Carilah Ustaz-Ustaz. Kami cari Ustaz Naim, janganlah cari Ustaz Naim saja. Carilah Ustaz lain sama kan. Tapi kalau Ustaz boleh, tak apa tak? Boleh lah. Kalau boleh, boleh lah. Kalau tak boleh, nak buat macam mana? Kalau kena dengan jadual saya yang free, insyaAllah. Tapi kalau kena dengan jadual yang tak free, wa na'udzubillah. Okey, menurut Imam Hasan bin Ahmad kemudian dia kata sehingga tidak memberi manfaat pengetahuan dan bacaan Al-Quran kepadanya. Maksudnya orang yang hidup di dunia tak baca Quran, tak pernah tengok Quran sampai berabuk, tak pernah diusik, tak pernah disentuhnya untuk membacanya. Sedangkan Al-Quran tu ada je dalam almari dia. Quran tu ada dalam kereta lagi, letak kat dashboard lagi. InsyaAllah. Tetapi tak pernah disentuhnya, tak pernah dibuka helaian-helaiannya untuk dibacanya. Bahkan dia selalu menjauhkan diri dengan Al-Quran. Cuba dengar elok-elok kata Nabi SAW, dirakam di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-32 ataupun 30. Saya tak ingat ayat berapa. Tapi di dalam surah Al-Furqan. Nabi SAW menangis kepada Allah disebabkan orang tak baca Quran. Apa ayat dia Ustaz? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah kepada Tuhan, kepada Allah, wahai Tuhanku,
sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran itu untuk ditinggalkannya. Waktu Nabi baca ayat ni, Nabi mengadu kepada Allah, Nabi dalam keadaan menangis. Sebab tu kalau kita tak baca Quran, kita menyebabkan Rasulullah menangis di atas perbuatan kita. Rasulullah menangis sebab apa? Rasulullah menangis sebab kita ni, Nabi tak mau kita ni susah nanti di alam barzah. Nabi tak nak kita susah di alam barzah. Kalau tak nak susah di alam barzah, di dunia ni kena menangis. Menangis baca Quran. Biar tak betul tak apa, biar susah tak apa, biar tak boleh baca Quran, menyesal. Kemudian cari ustaz, ustaz marah pula, dia menangis pula. Pengalaman saya pernah mengajar orang baca Quran. Makcik ni lah, saya kata makcik lah. Makcik ni dia ada sawan. Dia ada sawan, nak sebut sawan ni pun sawan tak elok lah. Sekali tu dia duk baca salah, saya tegur. Saya kata, salah tu, ulang balik. Ulang lagi. Sekali lagi. Apa ni salah ni? Marah-marah tu terus dia masuk sawan dalam diri dia. Terus dia, saya kata kesian makcik tu. Mengaji sampai kena sawan. Masya Allah. Mengaji sampai teriak, sampai takut dengan saya. Sebab tu siapa dia nak mengaji dengan saya, kena tahan telinga. So janganlah mengaji dengan saya. Okay? Itu iklan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Jadi maksudnya, biarlah kita bersusah-susah payah di dunia ni untuk membahagiakan kita di akhirat kelak. Jangan kita bersusah-susah payah tentang benda dunia sampai boleh menjadikan kita bersusah payah di alam barzakh. Okay? Jadi maksudnya, biar kita bersusah-susah payah tentang perkara kebaikan. Di dunia ni, biar kita bersusah-susah payah nak buat kebaikan. Jangan kita bersusah payah nak buat kejahatan, bersusah payah sungguh-sungguh nak buat kejahatan ni untuk mendapat kesusahan di akhirat kelak. Ingat kata-kata ni, amati betul-betul, ambil ibrah betul-betul supaya kita jadi manusia yang sentiasa menjaga kedudukan kita di dunia ni dan di akhirat kelak. Boleh ya? Okey, saya rasa itu saja tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah minggu depan kita masuk tajuk baru, berbagai nasib mayat ketika ditanya malaikat mungkar nakir. Yang tu kita akan tengok. Nasib mayat ketika mana disoal oleh para malaikat. Macam-macam nasib dah. Nasib Abu Labi, nasib Doremi, semua ada macam-macam. Jadi, yang tu kita akan bahas pada minggu depan insyaAllah. Jadi, jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Kalau ada yang nak bertanya, sila angkat tangan. Sekali kita akan buka soalan, insya-Allah. Kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam majlis ilmu yang sedang kami berada ini, wahai Allah, secara online yang dianjurkan oleh surah Nurul Ikhlas, Seri Kembangan ini, wahai Allah, mudah-mudahan ianya menjadi asbab kebahagiaan kepada kami di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah, terutamanya di alam barzah nanti. Kami diberikan nikmat-nikmat yang tidak disangka-sangkakan kepada kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, asbab daripada majlis ilmu yang kami adakan pada pagi ini, wahai Allah, mudah-mudahan pertemuan kami di dunia, pertemuan kami di saat ini akan dipertemukan semula di alam syurga-Mu, wahai Allah. Kesemuanya dimasukkan ke dalam syurga-Mu, wahai Allah. Kesemuanya tidak tercicir seorang pun, wahai Allah, di antara kami untuk nak dimasukkan ke dalam syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, persaksikanlah apa yang kami pelajari pada pagi ini, wahai Allah. Mudah-mudahan ianya meresapi ke dalam hati sanubari kami, wahai Allah, untuk menjadi manusia yang senantiasa berjaga-jaga dengan kelalaian dunia ini, wahai Allah, dengan keindahan dunia ini, wahai Allah, supaya kami tidak melupakan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk menyebut la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami, wahai Allah. Rezekikan kami untuk meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa untuk bertemu dengan-Mu, wahai Allah. Rezekikan kami, wahai Allah, untuk dijadikan kubur kami nanti satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan dihindarkan daripada himpitan di alam kubur nanti, wahai Allah. Dihindarkan daripada fitnah di alam barzah nanti, wahai Allah. Dihindarkan daripada malapetaka bara bahaya di alam kubur nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta sungguh kepada-Mu, wahai Allah. Jadikan kami ahli-ahli syurga-Mu, wahai Allah. Walaupun
sekadar mana yang kami mampu untuk beramal kepadamu, wahai Allah. Untuk beramal soleh kepadamu, wahai Allah. Hanya sekadar mana yang kami mampu, wahai Allah. Mungkin di antara kami, wahai Allah, di dalam bacaan solat kami gagal untuk melaksanakan bacaan yang sebenar. Mungkin di dalam perbuatan solat kami, wahai Allah, gagal untuk menjadikan segala perbuatan kami dalam solat sebagaimana solat-solat seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sekadar mana yang kami mampu, sekadar itu sahajalah yang kami mampu untuk mempersembahkan kepadamu sebagai seorang hamba kepadamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab majlis ilmu ini, wahai Allah, majlis ilmu yang diberkati olehmu. Pertemuan ini dijadikan pertemuan yang diberkati olehmu, dan bersurainya kami nanti persuraian yang mendatang keampunan daripadamu. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab majlis ilmu yang kami adakan pada pagi ini, wahai Allah, menjadikan asbab kemuliaan, keampunan, kasih sayangmu, serta dijadikan kubur satu taman daripada taman-taman syurga, dihindarkan daripada kubur menjadikan satu lubang daripada lubang-lubang api nerakamu, khususnya kepada ibu dan ayah kami, wahai Allah. Ibu dan ayah kami, wahai Allah. Ibu dan ayah kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah ibu dan ayah kami, wahai Allah. Kasihanilah ibu dan ayah kami, wahai Allah. Jadikan majlis ilmu yang kami turut serta pada pagi ini, wahai Allah, menjadikan asbab kebahagiaan kepada ibu dan ayah kami, sebagai sumbangan kami kepada ibu dan ayah kami. Segala kebaikan yang kami dapat pada pagi ini, wahai Allah, hendaknya diberikan kepada ibu dan ayah kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami, hindarkan keluarga kami, hindarkan sanak saudara kami, hindarkan adik-beradik kami daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda ini, wahai Allah. Wahai Allah, berikanlah kesembuhan, keafiatan, kesihatan yang sebaik-baiknya kepada seisi keluarga kami, wahai Allah. Terutamanya hamba-hambamu yang diuji dengan wabak COVID-19, disembuhkan dengan segera, wahai Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Kami takut di alam kuburmu, wahai Allah. Kami takut di alam kubur kami nanti, wahai Allah. Kami takut berseorangan diri di alam kuburmu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, peliharalah kami, kasihanilah kami, sayangilah kami, wahai Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa dalam rahmat dan kasih sayangmu yang berterusan di dunia sampailah di akhirat kelak, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sumbangkan kepada surah Nurul Ikhlas yang menganjurkan kuliah duha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya, insya-Allah. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, because saya pernah terbaca dalam Al-Quran, tapi saya tak ingat dia punya ayat surah mana, ayat berapa yang ada mengatakan macam Ustaz kata tiap-tiap orang kata bila masa kita dah mati, malaikat akan ada yang mengiring kita sampai ke alam kubur kan. Ada surah saya terbaca dalam tu tapi saya dah tak ingat. Ustaz ingat tak surah apa dengan ayat apa? Kalau cerita bab kematian ni dalam surah Al-Qiyamah kot. Al-Qiyamah, nanti saya tengok. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz, nak bertanya sikit. Okey. Ustaz kata ada malaikat yang tugasnya untuk mencari-cari di mana saja majlis ilmu. Betul. Yang kalau secara live, secara berjumpa tu ada, tapi kalau macam secara recording tu masih tak? Macam mana? Malaikat macam secara recording kalau kita lepas daripada live, kita melalui YouTube ke FB ke, adakah malaikat itu rasa mencari sama juga kita dapat rahmat macam tu? Sama. Seperti live. Jawapannya sama. Jawapannya sama. Dia majlis ilmu ni nama dia asalnya majalisul zikir, majlis yang mengingati Allah. Apa-apa majlis ilmu yang mengingati Allah, termasuklah secara online ataupun secara tidak online ataupun secara recording, semuanya termasuk dalam majalisul zikir, majlis-majlis yang ada memperingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi? Okey, sila. Ustaz, kalau macam arwah ayah kita kan tak pandai nak
tak pandai baca Quran lah sehingga wafat dia. Macam mana kita dapat tolong dia Ustaz, selain pada doa kepada ibu bapa tu untuk ayah kita dikubur tu Ustaz? Okey. Di dalam menceritakan tentang nak menyelamatkan ibu dan ayah kita ataupun nak memberi bakti kepada ibu dan ayah kita yang setelah meninggal dunia, pernah kita baca pada tajuk-tajuk yang sebelum ni, dia mengatakan apa amalan yang sebaik-baiknya kalau kita nak buat untuk ibu dan ayah kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama doa, yang kedua zikir, kita zikir banyak-banyak, kita sedekahkan kepada dia. Dua, yang ketiga, kita sedekah banyak-banyak niat kerana untuk dia, untuk nak membahagiakan dia. Yang keempat, yang boleh kita jadikan manfaat iaitu dengan kita menghidupkan majlis-majlis ilmu, niat segala bakti kita itu untuk dia. Ataupun kita bina masjid. Yang kelima, bina masjid, bubuh nama dia, wakaf, letak nama dia. Itu antara bakti-bakti kita yang boleh kita buat untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala. Itulah Ustaz. Sama. Ustaz, yang kalau kita buat wakaf ke apa untuk arwah apa kita, mak kita tu, pahala kita pun dapat ke Ustaz? Dapat, sebab pahala kita sedekah tu dapat 2 kali ganda dapat. Kita dapat. Kita dapat. Saya ingat kita bapak kita lah tak dapat. Dapat juga tak? Dapat. Sebab hasil tu semua daripada kita. Tapi kita bagi untuk arwah ibu dan bapa kita. Kita dapat 2 kali ganda lagi ibu. Oh, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Siapa dia ni? Okey. 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 Makanan roti. Okey. 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 Saya jawab soalan. Ada soalan daripada channel kita, link kita yang kedua ni. Dia tanya soalan. Antaranya soalan dalam keadaan bagaimana kita hidup di alam barzah tu, macam mana keadaan kita di alam barzah, makan minum apa semua tu, segala kita buat apa kat sana. Di sana tu kita tak payah fikir dah, makan minum apa tak payah fikir dah. Sebab di sana tu kita macam-macam dalam keadaan kita masing-masing. Ada yang dipenuhi dengan nikmat, ada yang dipenuhi dengan azab. Ada yang dipenuhi dengan nikmat Allah ni bila ada dalam alam barzah ni, bila ada dalam alam kubur, dia sama serpihan-serpihan daripada syurga itu akan diterima olehnya. Sebab tu Nabi kata kubur ni, Nabi kata raudatan min riyadil jannah au hufratan min hufurin niran. Nabi kata apa? Kubur ni boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga dan boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Bagi orang yang baik, kubur tu boleh jadi satu taman. Taman syurga ni macam-macam boleh dapat. Segala-galanya boleh dapat, segala-gala kemewahan boleh dapat di alam sana. Bahkan kalau dah dijadikan satu lubang daripada lubang-lubang neraka, boleh dapat bencana yang berbagai.
Itu satu jawapan daripada soalan yang pertama. Soalan yang kedua, mimpi ayah datang, ayah yang dah meninggal dunia, mak yang dah meninggal dunia datang dalam mimpi kita. Kita duduk dengan ayah kita, dengan mak kita. Tapi seorang pun tak cakap, ayah pun tak cakap, mak pun tak cakap. Maksudnya apa tu Ustaz? Maksudnya macam-macam maksud. Yang pertama, boleh jadi kita rindu sangat kepada ibu dan ayah kita. Pertama. Yang kedua, dia memperingatkan kita untuk berbakti kepada dia setelah dia meninggal dunia. Yang ketiga, dia memperingatkan kita supaya kita banyakkan berdoa untuk dia. Dan yang keempat, dia mengharapkan bantuan daripada orang yang hidup. Dan yang kelima, dia datang sebagai rindu dia kepada kita sebagai anak yang selalu mengingatkan dia, yang bermanja-manja dengan dia waktu hidup di dunia dulu. Bersorangan diri dalam keadaan dia berada di alam barzah ketika itu. Dia duduk dalam alam barzah, dia rindu ke anak dia rindu dekat isteri dia rindu dekat anak-anak dia yang dulu bermanja-manja dengan dia. Tiba-tiba di saat dia meninggal dunia, dia bersorangan diri di alam sana. Allah izinkan dia untuk keluar dan sampai ke dalam mimpi anak-anak dia. Boleh jadi itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun merindui ayah saya. Saya minta kepada Allah hari-hari, saya minta, wahai Allah, aku rindu ayah aku. Aku rindu ayah aku. Semua anak rindu ke ayah. Semua anak rindu ke ayah. Semua anak rindu ke mak dia yang dah meninggal dunia. Sebab nak merasai nikmat senyum, nikmat leteran, nikmat percakapan, nikmat gurau senda ayah, ibu kepada anak-anak dia. Jadi kita buat jasa baik kepada ibu dan ayah kita. Kita buat jasa baik kepada ibu dan ayah kita. Waktu kita hidup di dunia ni, kita buat jasa baik ibu dan ayah kita. Berbakti kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. InsyaAllah ya. Okey. Soalan. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ada satu soalan. Okey. Okey, Ustaz. Ustaz. Sekejap kan? Sekejap puan. Ada soalan Ustaz. Sekejap Ustaz. Okey, silakan Kak. Okey Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ada orang kata kalau kita duduk belajar di majlis-majlis ilmu, contoh ilmu fardu ain, tak dikira sebagai taman syurga. Betul ke Ustaz? Macam mana? Kalau kita belajar ilmu-ilmu fardu ain saja dalam majlis tu, ada tidak dikira sebagai taman syurga. Betul ke Ustaz? Taman syurga juga. Semua majlis ilmu taman syurga. Ingat tu. Walaupun dia bersembang tentang belajar matematik pun taman syurga juga. Walaupun belajar geografi, walaupun belajar medical pun taman syurga juga. Atas nama selagi mana ilmu, tak kira fardu ataupun sunat, fardu ain ataupun fardu kifayah, semuanya adalah taman-taman syurga Allah. Sekian. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Ustaz, Ya, saya ada satu soalan Ustaz. apa dia? Saya sejak arwah abah saya meninggal, Okey. makcik ni bila makcik dalam kesusahan, dia selalu datang. Sama ada dalam tidur atau secara live, dia datang betul tapi bila kelip mata dia hilang. Ataupun bila ada kesusahan sangat, makcik seru dia, abah datanglah tengok. Dia datang. Tapi nampak dia, lepas tu dia hilang. Adakah perbuatan makcik ni salah Ustaz? Yang tu sebagai seorang anak, selalu waktu dia berada, waktu hidup dia, kita selalu duk panggil dia kan. Jadi kita terbawa-bawa perangai tersebut. Setelah dia meninggal dunia, kita duk seru nama dia kan. Tak ada masalah benda tu. Cuma kita kena ingat, jangan sampai tergadai akidah kita, kepercayaan kita, dan apa-apa dari sudut mulut kita, i'tiqad kita dan perbuatan kita bercanggah dengan akidah kita. Jangan. Sebab nak bantu-bantu kita ni, kita tak boleh seru orang yang sudah mati untuk membantu kita. Itu dah dianggap sebagai khurafat. Sepatutnya kita seru Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita. Itu yang paling terbaik sekali. Adapun kita duk mengadu-mengadu, wahai abah, tolonglah abah datang je, abah tolong cek abah, macam tu kan. Tapi itu tidak masalah sebagai
nak lepas rindu, kita nak bermanja-manja dengan ayah kita waktu hidup dulu, tetapi kita terbawa-bawa setelah dia meninggal dunia. Ala kulli hal itu tidak menjadi masalah pun, tetapi jaga lidah, jaga i'tiqad kita, jaga perbuatan kita, jangan sampai terbatalnya akidah kita. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay. Ustaz nak tanya tu Ustaz. Okay. Okey, satu macam kita kan kita ada doa, kita kata ya Allah Tuhan tu ampun dosaku, ampun dosa kedua ibu bapaku dan kasihkan mereka sebagaimana mereka mengasihi kita semasa kita kecil. Okey. Tapi masalah dia, mak bapak kita tak jaga kita masa kecil disebabkan perpisahan. Dibesarkan oleh nenek kita. Macam mana tu Ustaz? Ibu hanya melahirkan. Lepas tu masa dia lahir kita, dia dah berpisah dengan bapak kan. Jadi kita dibesarkan oleh nenek ataupun mak angkat. Macam mana tu? Masih juga kita ibu bapa. Doa tu sampai kepada ibu dan ayah kita dan sampai kepada nenek yang menjaga kita. Semua sampai. Sebab siapa yang terlibat menjaga kita, siapa yang terlibat mengasihi kita waktu kecil, menjaga kita, memelihara kita, mencukupkan segala keperluan kita, dia termasuk dalam golongan-golongan yang mengasihi kita. So, okay, macam kisah anak angkat Ustaz, kita ambil anak angkat. Lepas tu dia, ibu bapa dia, lepas tu dia bila dah besar dia balik kat ibu bapa dia. Habis dia mak angkat dia tu tak adalah dia kata lupa, tapi dia dah ke ibu dia balik lah, ibu dia sendiri balik. Macam mana dulu Ustaz? Dia ambil masa kecil, masa dah lahir. Dia dah bela, dah buka dah beri pelajaran apa semua. Bila dah besar, dia dah jumpa mak dia dah tukar mak dia. Ya ke? Yang tu kena bincang bak lain tu. Bincang bak lain. Tak apa Ustaz, lain kali kita bincang. Okay, insyaAllah. Baik. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jarang dengar seorang lelaki tiba-tiba bagi salam, terkejut. Ustaz, terima kasih. Salam. Terima kasih Ustaz. Baik. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Semoga Allah sentiasa merahmati Ustaz. Amin ya Rabb. Ji, apa khabar Ji? Haji Mazlan? Tak dengar Ji, buka mic. Haji? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dah ikut kuliah Ustaz. Terima kasih banyak Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama. Terima kasih kan Ustaz juga. InsyaAllah. Ustaz ada lagi ke? Ada lagi. Dia tengah nak video je. Saya hantar mesej tapi Ustaz tak baca lagi kot. Ya ke? Kalau kita mimpi Ustaz, arwah suami kita datang pada kita dalam mimpi tu, dia beritahu kita dia rindu sangat kat kita. Itu syaitan ke apa ke Ustaz? Apa maksud dia? Dia rindu doa kita tu. Dia doa. Kita doa dia hari-hari Ustaz. Setiap waktu. Baguslah. Doa lagi. Bagi dia bahagia sana, kekal rahmat Allah. Oh, bukanlah gangguan syaitan ni Ustaz? Tak. Amin.
Kalau mimpi macam tu okey lah. Kalau mimpi dia suruh pergi kubur muja pula, itu syaitan lah. Dia cuma beritahu lah dia rindu sangat kat kita. Itulah je. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik.